بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا والحمد لله رب العالمين Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidah, tuan-tuan imam, seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jauhar Taman Sentosa, yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu taala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, dan kepada pentahqiq kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu taala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyaikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia taufik dan hidayah Allah. Dapat lagi kita menyambung pengajian pada bulan ini pada membicarakan ilmu asas fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf, pada menghurai akan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham di akhirat nanti, insya-Allah. Insya-Allah kita menyambung pada halaman 21 pada baris yang ketujuh daripada atas. Masih lagi pada bab kelebihan menuntut ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid daraini amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Riwayat Al-Imam Ad-Dailami, dengan maksud barang siapa bertambah ilmunya
padahal tiada bertambah hidayahnya. Nescaya tiada bertambah daripada Allah Ta'ala itu melainkan jauh. Nabi pesan, barang siapa yang ilmu bertambah tapi hidayahnya tak bertambah, nescaya dia dengan Allah semakin jauh, bukan semakin dekat. Apa benda yang dia bertambah ilmu tapi tak bertambah hidayah? Yang dimaksudkan tidak bertambah hidayah itu iaitulah tiada bertambah amalnya. Ilmu makin tambah, amal tak bertambah. Bimbang-bimbang menuntut ilmu tu kerana nafsu. Nak orang pandang kita alim, nak orang pandang kita orang ngaji, nak orang pandang kita kaki kuliah. Jadi amalan tak tambah. Nah, tapi itu untuk hukum diri, bukan untuk hukum orang. Kalau nampak pada orang, nescaya doakan yang baik-baik. Kalau benda ni nampak pada diri, ini hadis ni berkait tasawuf. Maka bila nampak pada diri, nampaklah aib diri. Bila nampak aib diri, segera taubat pada Allah, minta Allah tutup aib kita. Nah, jadi bila bertambah ilmu, hendaklah bertambah amal. Semampunya lah. Maksud bertambah amal tu semampunya. Ni tak, dia mampu tapi malas. Malah. Nah, ilmu bertambah, amal tak bertambah. Bahkan setengah ulama mengatakan tiada bertambah hidayah. Ni ilmu bertambah, hidayah tak bertambah. Tafsiran pertama, hidayah tidak bertambah, iaitulah malas beramal, amalnya tidak bertambah. Tafsiran kedua, melengah-lengahkan taat, melengah-lengahkan dalam membuat taat. Nah, sengaja lengah. Ilmu bertambah, alhamdulillah. Nah, tapi bila azan tak ada uzur, semayangnya lewat. Tak dosa, memang tak dosa. Tak dosa semayang asar pukul 5.30, pukul 6 suku, boleh. Tapi dia kaki kuliah, kan bertambah ilmu. Tapi asalnya kenapa 6 suku? Tadi macam penat lah, tadi macam layan movie lah, tadi macam jalan lah, tadi banyak. Bukan keuzuran syar'i nak melewatkan. Dan dia melewatkan tu memanglah tak berdosa, tapi lambang atau tanda banyak dosa. Nah, lain ada uzur, tak apa lah. Tengah azan, tengah jalan traffic light, takkan nak berhenti. Maka lewat sikit, lepas sejam baru dia semayang. Dah sampai tempat baru dia semayang. Nah, ini tak ada keuzuran, melengahkan dalam melakukan taat. Ini juga dikira ilmu bertambah tapi hidayah tidak bertambah. Maka bahasa mudahnya, barang siapa bertambah ilmu tapi tak bertambah amal, dan barang siapa bertambah ilmu tetapi melengah-lengahkan dalam berbuat taat, maka dia semakin jauh daripada Allah. Nah, kalau terjemah sebiji-sebiji daripada hadis, nescaya tiada bertambah daripada Allah Ta'ala itu melainkan jauh. Apa maksud dia? Dia semakin jauh daripada Allah. Apa maksud semakin jauh daripada Allah? Dia semakin jauh daripada rahmat Allah. Allahu Rabbi. Ni yang setan perdayakan kita. Ilmu bertambah, amal tak bertambah, buat taat jadi lengah-lengah, menangguh-nangguh, kita semakin jauh daripada Allah. Jauh daripada Allah tu apa? Jauh daripada rahmat Allah. Bahasa mudah jauh daripada rahmat Allah, iaitulah lawan bagi rahmat, yakni laknat. Na'udzubillah min dzalik. Laknat Allah yang dekat dengan kita. Walhal ilmu bertambah. Sebab tu setengah ulama' sebut setan ni bapa alim. Ilmu dia kan tinggi, sebab tu dia boleh pedaya tok-tok guru besar. Tapi takwa tak ada, dengan sombongnya. Nah, nak cerita ilmu saja, maka jangan diperdaya. Nah, baik. Dan ketahui olehmu wahai talib. Ni talib mana pula? Talib ni penuntut. Nah, penuntut apa? Penuntut ilmu. Siapa? Kita semualah. Dan ketahuilah olehmu wahai penuntut, wahai talib, bahawa hidayah dan taqwa itu satu jua maknanya. Tetapi ada bagi keduanya itu bidayah dan nihayah. Baik hidayah, baik taqwa, ada mula, ada akhir.
permulaan hidayah dan permulaan taqwa, dan ada pengakhiran hidayah dan pengakhiran taqwa. Nah, bidayah tu permulaan, nihayah tu pengakhiran. Baik. Dari kerana inilah berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa in qulta fama bidayatul hidayati liujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala aqibata illa littaqwa wala hidayata illal muttaqin. Iaitulah Al-Imam Ghazali mengatakan dengan maksud, maka jika engkau kata apa bidayatul hidayah, jika engkau kata tu maksudnya jika engkau tanya apa bidayatul hidayah. Bidayatul hidayah mana? Kalau tanya maksud dia lah, dia bukan tanya maksud ni. Kalau soalan sini dia kata, kalau terjemah dia, apakah permulaan jalan hidayah? Tu soalan dia. Nah, orang tanya dengan Tok Syekh, ya Tuan Guru, wahai Tuan Syekh, wahai Tok Habib, apakah permulaan jalan hidayah? Supaya aku cuba dengan dia pada diriku. Supaya aku cuba apa? Cuba mengamalkan sekaligus menguji hati kita dengan dia, dengan ilmu yang kata permulaan jalan hidayah, iaitu ilmu adab. Orang belajar tauhid, belajar fiqah, belajar tasawuf fardu ain lah. Tapi yang merangkum tiga-tiga tu ada penghias dia. Adab dalam bertauhid, adab dalam mengamalkan fiqah, adab dalam mengamalkan tasawuf. Nah, maka nak mengamalkan tu menguji diri kita. Nah, maka permulaan jalan hidayah itu bila kita mula mencuba mengamalkan sekaligus menguji hati sendiri. Tadi sebelum pergi surau, saya singgah mall. Mall mana sana? Bawa anak pergi playground. Seharian duduk kat rumah, kesian dia cuti sekolah. Bawa pergi playground. Nak salin-salin susah, saya pakailah jubah. Dah halang-halang nak pergi surau, bawa pergi yang sana, dia main kat playground. Dekat mall kan macam-macam orang, tuan-tuan. Nah, jadi dekat situ tujuan nak bawa anak, tapi Allah uji apa? Hati sendiri. Kat mall kan ada orang auratnya tak tutup sempurna, kadang-kadang ada orangnya dengan tak ada adabnya, kadang-kadang ada orangnya kan dengan macam-macam ragam. Jadi kena pandai pandang. Pandai pandang macam mana? Pandai pandang, iaitulah apa yang salah tetap salah, tetapi itu belum tentu pengakhiran hidup mereka. Sekalipun sekarang mereka tak tutup aurat, mereka macam orang tak belajar, mereka macam orang jahil begitu begini, dalam hati entah-entah pengakhiran hidup dia lebih baik daripada aku. Nak jaga hati. Nah, zahir memang gitu. Kemudian bila kita berselisih dengan orang-orang biasa, yalah kita pakai macam gini kan, padahal orang jahil je pakai je cantik. Nah, ilmunya cetek. Pakai gini, bila orang selisih, orang senyum, orang angkat tangan. Kita pun angkat tangan lah, senyum, bermanis muka. Sewaktu tu orang tu selisih dengan kita, mungkin dia pandang mulia pada kita. Ya Allah, orang ni alim, soleh. Nah, walhal Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, nah, semua orang tak nak dekat dengan kita. Bau busuk dosa. Jangan kata nak dekat. Jangan kata nak panggil, nak dekat pun tak nak. Nah, dan ketika itu juga kita memandang dia, ya Allah, dia memang nampak begitu, tapi aku lebih hina daripada dia di sisimu, ya Allah. Kerana apa? Kerana aku yang dipandang berilmu, aku bermaksiat dengan ilmumu, ya Allah. Aku masih melakukan dosa dengan ilmu yang kau dah kurnia pada aku, ya Allah. Dan aku lebih hina daripada dia, ya Allah. Dia melakukan dosa dalam keadaan dia jahil, aku buat dosa dalam keadaan aku ada ilmu yang kau bagi, ya Allah. Ini ilmu nak jaga hati. Nah, jadi belajar fiqah supaya kita tahu yang dibuat tu tetap salah, tapi batang tubuh dia tak boleh nak hukum tu. Sebab apa? Banyak kali mana ceramah pun saya ingatkan, batang tubuh dia dah mati belum? Belum. Bila belum mati, pintu rahmat dan taubat sentiasa terbuka. Nah, kita selisih time tu je petang tadi. Entah besok dia dapat hidayah, kita tak tahu.
Dan kita masih mengingat-ingat yang dia tu dalam keadaan kita jumpa tadi. Itulah pakcik tadi begitu begini. Kita bercakap pasal orang. Sedangkan tu aib dia. Jangan umpat orang tak tentu pasal. Allahu Rabbi. Baik. Itu dalam keadaan kita mengamalkan adab sekaligus menguji diri dan hati sendiri. Maka ketahui olehmu, kata Imam Ghazali, ketahui olehmu bahawa bidayatul hidayah itu zahir taqwa. Bidayatul hidayah ni ilmu adab. Adab dalam amalkan fiqah, adab dalam bertasawuf, adab dalam tauhid. Bidayatul hidayah ni adab. Adab mengamalkan ilmu. Adab mengamalkan ilmu ini zahir taqwa. Sebab tu orang yang ambil hakikat semata-mata dia boleh terpesong, kerana dia hanya mengambil batin taqwa. Taqwa hati saja dia akan terpesong. Kerana apa? Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum memperjuangkan ilmu fardu ain yang dibawa Islam, iman dan ihsan sehingga kepada zaman kita. Fardu ain itulah yang difardukan, yang diwajibkan. Kalau tak lepas, azab kubur menanti, azab akhirat menanti. Amalan sunat macam mana? Istiqamahkan tanpa meninggalkan amalan fardu. Ilmu yang sunat macam mana? Tetap istiqamah belajar tanpa abaikan ilmu yang fardu. Dia jadi salah bila mengamalkan amalan sunat, bila belajar ilmu yang sunat dengan mengabaikan ilmu dan amalan yang fardu. Baik. Maka zahir taqwa ilmu adab. Adab dalam bab fardu ain itulah dalam bab tauhid dan fiqah dan tasawuf. Dan nihayatul hidayah itu, pengakhiran takwa itu batin takwa. Pengakhiran takwa hati. Jadi macam mana orang boleh sampai hakikat batin takwa tanpa bertemu permulaan? Macam mana orang boleh sampai akhir kalau tak melalui permulaan? Encik ni dah sampai akhir? Dah sampai akhir dah. Saya dah sampai kepada batin hakikat takwa. Oh, bagus encik ni. Di mana encik mula? Tak, saya memang dah ada ke akhir ni. Mana boleh gitu? Orang yang bertemu pengakhiran pasti menjalani permulaan. Permulaan hidup kita dalam rahim mak kita. Permulaan hidup lahir ke muka bumi. Ada orang lahir-lahir besar lah. Lahir-lahir umur 45 dah lahir. Kat mana dia besar? Tak, saya memang ada kat dunia, atas dunia memang gini lah. Ni gila ni. Tak begitu. Dia kena melalui permulaan jalan hidayah, iaitu zahir taqwa. Zahir taqwa tu merangkum fardu ain. Dan pengakhiran taqwa, batin taqwa tu hadiah kurniaan Allah. Kalau tak capai pengakhiran batin taqwa, tak berdosa. Tetaplah menjalani permulaan tu sehingga kita dalam perjalanan menuju pada Allah. Tetaplah berjalan, tetaplah beramal. Ada orang Allah bagi sebelum dia mati, dia dapat hakikat batin taqwa. Ada orang tak dapat. Macam mana yang dapat? Alhamdulillah kurniaan Allah. Yang tak dapat, tidak diazab. Kerana hakikat batin taqwa bukan fardu. Baik. Dan tiada dapat syurga melainkan dengan takut akan Allah. Takkan dapat syurga melainkan takut dengan Allah. Takut dengan apa? Takut dengan kemurkaan Allah. Takut bila Allah tak redha pada kita. Takut dengan azab siksa Allah. Berkata Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin Ibni Abi Bakar Al-Hamid Hafizahullah, ilmu itu nak tahu benar tak benar 3 perkara. Yang pertama, ilmu tu mendatangkan takut kepada Allah. Yang kedua, ilmu tu kita amalkan. Yang ketiga, ilmu itu kita sebarkan kepada orang. Jadi mengamalkan satu perkara. Tak amal aja dah jadi jauh daripada Allah. Situ. Dan bila ilmu tu amal, ujian hati pula. Apa? Ilmu yang kau amal tu, engkau makin takut pada Allah ke makin tak mengindahkan Allah? Sebab apa? Bila dia beramal, rupanya hatinya terpaut pada pandangan makhluk. Rajin haji tu, sebelum subuh dah sampai surau.
Terdengar pula orang puji. Kalau orang puji depan-depan, tak adalah, saya tak ada apa, saya memang kadang dah terbangun tu saya pergilah surau, saya tak ada apa. Tapi hati tu baru ente tahu anak siapa. Baru kau tahu aku siapa. Nah, itu kalau dengar depan-depan. Ada orang dia tak nak dengar depan-depan, tapi bila terdengar secara tak langsung dia suka pula. Lalu kat pintu surau, orang tengah makan kan, jamuan tepi tu, keluar surau, haji tu kalau subuh mesti dia awal kan. Dalam hati, orang perasan rupanya aku datang awal. Kan beramal tu, beramal, hati diuji. Jaga nah. Baik. Dan tiada dapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. Jadi syarat nak mendapat syurga adalah taqwa, dan syarat nak dapat hidayah petunjuk adalah sediakan diri untuk bertakwa. Apa syarat nak dapat syurga? Takwa. Ini secara syariat. Syariat ni menyuruh kita bertakwa, takut pada Allah. Kalau hakikat memang kita dapat syurga dengan rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah tak boleh tak beramal. Banyak hadis, nas Quran dan hadis, bila Allah nak rahmati hamba dia, pasti hamba tu yang bertakwa. Ini dia kata, Ustaz, kita masuk syurga dengan rahmat Allah, Ustaz, bukan dengan amal kita. Dah tu tak payah beramal. Harap rahmat Allah, ya Allah rahmatilah aku. Lepas tu duduk tak semayang, tak puasa, tak apa, duduk relax. Allah murka. Jadi dengan takwa datang rahmat Allah. Berkata almarhum Fadilatul Ustaz Datuk Ismail Qamus rahimahullahu ta'ala, bila nak rahmat Allah dengan amal, amal itulah yang mendatangkan takwa, takwa itu asbab rahmat Allah turun pada kita. Allahu Rabbi, jangan silap faham. Dan nak dapat petunjuk, sediakan diri untuk bertakwa. Baik. Dan sesungguhnya takwa dan hidayah itu, iaitu ibarat daripada mengerjakan taat yang disuruh Allah Ta'ala, sama ada taat zahir atau taat batin, dan menjauh akan maksiat yang ditegah Allah Ta'ala, sama ada maksiat zahir atau maksiat batin, seperti lagi akan hamba sebutkan di dalam kitab ini insya-Allah Ta'ala. Kata pengarang rahimahullah, takwa dan hidayah ni ibarat mengerjakan taat, suatu jalan daripada mengerjakan taat. Taat atas perkara apa? Taat atas perkara wajib dan perkara sunat. Taat atas perkara wajib memang tak ada pilihan. Kalau tak buat berdosa, bahkan dosa besar, setengahnya dosa kecil. Tapi kalau taat atas perkara sunat, ada pilihan. Malaslah. Macam tadilah kita sebut, orang yang mampu amal tapi malas amal, bimbang jauh daripada Allah, sedangkan ilmunya bertambah. Dan terkadang setengah ulama kata amalan sunat ni memang tak berdosa bila kita tak amal. Tapi ingat, bila kita tak amalkan amalan sunat, malas amalkan amalan sunat, memang tak berdosa. Tapi setengah ulama kata apa? Itu tanda kita banyak dosa. Orang yang tak bangun qiyamul lail dosa tak tuan-tuan? Tak bangun qiyamul lail, subuh pun dia bangun, tak dosa. Tak dosa. Tapi tak boleh bangun malam, tak boleh tahajud tu, payah sangat nak bangun, tanda banyak dosa. Tapi perkara ni ingat, untuk apa? Cermin diri. Jangan kita bangun tahajud tengok member dia 3 orang, ni semua banyak dosa ni. Jangan gitu. Tu cermin orang. Tasawuf bukan nak cermin orang, nak cermin diri. Baru 3 hari lepas, dalam kitab Maniyatul Musalli karangan Syekh Daud Fatani rahimahullah, dalam bab menyempurnakan ikhlas. Dalam semayang ada ikhlas dia, luar semayang pun kena jaga ikhlas. Di manakah kesempurnaan ikhlas? 3 poin. Siapa sebut? Almarhum Syekh Abdullah Al-Fatani rahimahullah. Poin pertama dalam menyempurnakan ikhlas, poin pertama, kita beramal semata-mata nak redha Allah. Tu je. Sempurna ikhlas. Poin pertama, dia ada 3 poin nak sempurna ikhlas. Poin pertama, nak sempurna ikhlas, mengharap redha Allah semata-mata. Ya Allah, redhalah aku, ya Allah, aku puasa, aku pergi kerja, aku cari nafkah anak isteri, aku puasa sunat, aku qada sembahyang fardu, ya Allah, redha aku, ya Allah, redha aku. Satu.
Yang kedua, nak sempurna ikhlas, iaitulah merasakan diri itu beramal, bukan diri kita beramal, tetapi dengan taufik Allah. Maksud dia apa? Aku banyak beramal ni sebab Allah bagi taufik, bukan sebab aku beramal. Nah, tuan-tuan ada sini ni nak jaga hati, orang kat luar tu Allah belum nak pilih. Nah, zahirnya macam kita baik daripada orang, macam belum tentu. Hati mau jaga. Nah, kat luar tu memanglah kita zahirnya dengan maksiat, dah memang maksiat kita tak boleh nafi benda tu buruk, kita tak boleh nafi benda tu haram, tak boleh nafi benda tu dosa. Nah, tapi batang tubuh dia kita kena doakan. Nah, jadi kita ada dalam majlis ilmu, kita dapat sembahyang sunat, dapat berjemaah fardu, semuanya kerana apa? Allah taufikkan kita. Nah, tu poin kedua. Yang pertama tadi nak tuntut redha Allah. Yang kedua, kita beramal sebab Allah bagi taufik, bukan sebab kita baik, bukan sebab kita jahat, bukan sebab kita alim, bukan. Nah, Allah bagi taufik, sebab tu kita boleh beramal. Yang ketiga, nak sempurna ikhlas, dengan merasakan Allah bagi taufik untuk kita beramal, maka yang ketiga ni hilang rasa diri beramal. Hilang rasa diri beramal. Nah, ni martabat sempurna ikhlas. Pertama, nak redha Allah. Kedua, aku beramal sebab Allah bagi taufik. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya aku meninggalkan maksiat, dan tiada upaya aku berbuat taat kecuali dengan taufik Allah. Bila poin kedua dah dapat, aku beramal sebab Allah bagi taufik, dia akan datang poin ketiga, sempurna ikhlas. Apa dia? Bukan aku beramal, tapi Allah bagi taufik. Maka lenyap, hilang rasa wujud diri dalam beramal. Apakah kesan bila kita hilang rasa diri kita beramal? Kita minta Allah redha kita, dah. Kita rasa kita beramal sebab Allah bagi taufik, dah. Kita tak rasa diri kita beramal. Sebab apa? Allah yang bagi taufik, dapatlah kita beramal. Nama nak kata diri kita beramal, dah. Okey, dah. Apa kesan dia? Kesan dia di antaranya, kita tak cerita amal kita pada orang. Jaga baik-baik. Saya je bukan nak cerita lah je. Saya Rajab insya-Allah full. Benda cerita amal kat orang ni. Nak, ustaz saya nak ahli-ahli qaryah mencontohi saya puasa Rajab sebulan. Jangan. Bahaya kat hati tu. Habis nak buat contoh siapa? La ilaha illallah. Berlambak-lambak salafus soleh, para ulama, para habaib, para sahabat yang beramal, buat mereka sebagai contoh. Jangan cerita amal kita. Jom kita puasa Rejab, kita target nak bulan ni penuh. Tengok tok-tok guru ulama, ada yang puasa sebahagian besar Rejab, ada yang puasa penuh, ada yang selang sehari. Jom kita puasa Rejab lah. Kau dapat yang sebulan penuh, cantik tak? Macam tok guru ni, macam ulama ni, macam habib ni, kan cantik. Ini saya bukan nak cerita apalah tu Haji. Saya Rejab 30 hari full. Bila cerita, maksud dia apa? Rasa ada diri beramal. Tu nak buang tu. Nah, saya ustaz bukan nak cerita apalah ustaz, tengah-tengah makan lepas kuliah subuh. Saya lepas subuh insya-Allah 1 juzuk tak hilang. Lepas subuh mesti 1 juzuk Quran. Lah, cerita buat apa? Belum tentu amal kita diterima. Tuan-tuan kalau masuk SPM, dah exam dah SPM, tunggu result. Nah, tuan-tuan nak cerita tak? Saya jawab gini. Nak cerita? Nak, result belum keluar. Tak berani cerita. Atau tuan-tuan ambil exam memandu. Nah, baru lesen L, belum dapat P lagi. Kalau P dah lulus lah, belum dapat P lagi. Nak cerita dengan orang, saya exam gini semua, bagus dah exam. Belum dapat result tau. Tahu-tahu gagal. Malu tak? Belum dapat result, jangan cerita dengan orang. Habis kita nak ajak orang beramal ustaz, buat contoh para ulama, para salihin, para habaib, para sahabat, para awliya. Nah, baik. Tapi kalau ada orang cerita juga amal dia, istighfar dalam hati, doakan dia. Nah, mungkin dia belum tahu. Tahu-tahu besok ada kuliah subuh. Habis kuliah subuh, tuan-tuan jamuan surau. Tiba-tiba ada orang cerita pasal amal dia. Saya Tuan Haji gini. Allah, ustaz semalam dah cakap gini. Istighfar.
dalam hati, ya Allah, berilah dia ilmu seperti mana aku dapat semalam. Nah, jangan kata ni puak-puak jahil lah ni, cerita amal lah, kita kata dia jahil pula, dah hati kita macam mana pula. Nah, jangan buat gitu. Nah, baik. Allah, payah tak tuan? Payah tak nak jaga hati tuan-tuan? Payah. Masa saya buat contoh pasal sempurna ikhlas tu, kita dah rasa kita beramal sebab Allah bagi taufik. Bila kita beramal sebab kita rasa kita beramal ni bukan kita, tapi sebab Allah bagi taufik. Okey, andai kata diuji Allah dengan dua perkara, dengan hina, dengan mulia. Kita kata dah, aku beramal nak tuntut redha Allah. Okey, dan aku beramal ni bukan kerana aku, tapi sebab taufik Allah semata-mata aku beramal. Okey, okey, dah boleh tu. Tiba-tiba tengah habis-habis kuliah, dah sembahyang isyak, selawat kan, salam sallallahu ala Muhammad. Tiba-tiba tengah bersalam tu, ada seorang member sekolah kita dulu, lama tak jumpa kat surau ni, bayi-bayi ayah ni, salam, dia tu member sama-sama kita nakal dulu, dengan curi, dengan skodeng, dengan nanya orang, dengan bunuh ayam orang, dengan bakar keban ayam orang, macam-macam. Nah, baling mercun dalam masjid. Oh, jahat, nakal dulu. Tiba-tiba dah tua-tua ni jumpa. Lalu bila kita kata aku beramal sebab Allah bagi taufik, maka kita tak terkesan dengan hinaan orang dan tak terkesan dengan pujian orang. Pujian tu kan orang memuliakan. Jadi bila bersalam dengan schoolmate dulu ni, Haji, ya, saya Haji Selamat. Nah, saya tak kenal ni, siapa? Paiman. Paiman lah, jumpa kat sini. Wah, Haji sekarang serban ngapa? Nah, alhamdulillah lah, baguslah tu Haji, apa semua kan. Orang muliakan kita. Ni schoolmate dulu ni. Kalau dalam hati rasa, kau tahu, kau ingat aku jahat macam dulu, aku dah baik tau sekarang. Habis. Engkau tu dah berubah macam aku belum tu, engkau tu dalam hati kita. Habis. Itu puji. Kalau orang tu hina, Haji Selamat lah, dulu sama-sama mengendap orang mandi, nak baling mercun dalam masjid, nak bunuh ayam Tok Kadi tu. Oh, dia jadi baik sekarang. Ni Haji, Tok Sadok buat baik lah. Saya kenal tu Haji siapa tau. Hati masa tu macam mana? Tu dihina pula. Nah, dia ni hina-hina aku. Dia tak kenal aku kat surau ni siapa. Kaki kuliah habis juga. Nah, orang hina, orang puji. Ya Allah, aku memang hina ya Allah. Tanpa taufikmu, aku tak dapat beramal. Maka orang hina, orang puji tu, dah senyum aja. Jangan balas, senyum aja. Kadang-kadang balasan mulut ni bawa hati kita jadi bahaya. Contoh, orang muliakan kita. Tuan Haji ni dulu tak jadi imam, sekarang dah jadi imam dah. Alhamdulillah, baguslah Tuan Haji. Nah, Tuan Haji sekarang dah jadi imam, nampak pun dah makin soleh, begitu gini. Nah. Lalu kita merasakan orang tersebut lebih hina daripada kita. Nah, ini pun kena jaga juga hati kita. Nah, jadi sama ada hinaan orang atau pujian orang, dengan taufik Allah lah kita beramal. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi diuji dengan pujian, tetap senyap. Macam tadi imam tadi. Nah, saya saja je buat contoh. Dulu tak jadi imam, sekarang jadi imam. Jemaah tunjuk imam tu. Nah, saya bukan kata imam sini. Nah, andai katalah orang kata dulu tak jadi imam, sekarang jadi imam dah. Nah, dan kita kata kita ni beramal dengan taufik Allah. Ingat, bila membalas satu-satu pujian, yang terbaik dengan senyuman. Sebab senyuman tu sifat dia natural. Senyum biasalah, jangan senyum kambing, jangan senyum sinis. Senyum itu natural. Sebab apa? Ada orang bila dia dipuji, dulu Tuan Haji orang biasa je, sekarang jadi Tuan Imam lah sekarang. Dah, saya ni tak ada apa. Saya ni tak ada apa-apa kemuliaan. Bahkan saya ni ibarat habuk debu di selipar ulama. Holo, dia punya contoh. Nah, saya ni hina, tak ada apa. Saya ibarat debu di kasut, di sepatu ulama. Allah, ingat kata-kata merendah diri tu
sangat beracun. Kerana apa? Boleh jadi terlempar di lisan kita kata-kata tawaduk, tapi dalam hati takabur yang meningkat. Baru kau tahu aku tawaduk macam mana. La haula wala quwata illa billah. Sebab tu kadang-kadang anak-anak murid syekh kami yang muda-muda ni lah, hafal dekat 30 buah kitab tuan-tuan. Kadang-kadang saya puji, baguslah, alhamdulillah muda-muda begini-begini. Dia balas tu, paling-paling tak, terima kasih ustaz. Gitu je. Tak adalah saya tak ada apalah ustaz, saya bukan hafal kitab sangat. Tak hafal pun 100 kitab dah hafal lah. Tak ada dia kata gitu. Dia tak ada cakap gitu. Nah, paling-paling senyum je. Nah, cara terbaik membalas pujian. Begitu juga dengan hinaan. Khair. Ni pesan untuk diri saya juga. Nah, cakap pandai lagi ada orang, alah konon ustaz pakai je sunnah tapi bawa kereta sudah. Dah tadi tak pakai signal, pakai je serban. Aduh, baru ganjar kat kuliah tadi. Macam hati sendiri. Nah, Allah Rabbi, orang bukan kira. Kadang kita lupa bagi signal, keluar-keluar gitu je. Marah orang, pakai je serban, signal tak ada. Apa bodoh dia kata. Kita, kau tak tahu siapa aku. Habis. Sabar. Sabar. Nah. Atas jalan ni memang bahaya sikit. Allah, kadang kita tak perasan. Tamam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama ada zahir itu sama ada taat yang zahir atau taat yang batin. Yang mana ketaatan zahir mana? Fiqh 7 anggota. Mata dekat kepala je ada 3. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, kemaluan. 7 ni berbuat taat dipanggil taat zahir. Dan ada satu part lagi taat batin. Mana taat batin? Ibadat hati. Mana ibadat hati? Ikhlas, zuhud, sabar. Bukan mudah tapi kena belajar. Nah, wajib belajar. Tapi dalam mengamalkan wajib juga. Result Allah tak tanya. Nah, Tuan Haji ni belajar dah taat batin, belajar ya Allah. Nah, macam mana amal tak? Amal ya Allah. Okey. Allah tak tanya result? Tak. Sebab result bukan pilihan kita. Belajar pilihan. Nak belajar ke tak? Nak. Sebab apa wajib? Okey. Tak nak belajar, pilihan juga. Mengamalkan, pilihan ke tak? Pilihan. Nak amal ke tak? Kena amal ni, kena amal. Nah, pilihan. Result, kalau result boleh pilih, semua orang nak mati dalam keadaan hati yang suci. Betul? Result tak boleh pilih. Maka siapa yang dah belajar bab hati, belajar bab amal zahir ni, dan dia amalkan, result tak berapa cantik. Ada yang result cantik, ada yang result tak berapa cantik. Allah tak tanya result. Allah tanya kau belajar ke tak, Allah tanya kau amal ke tak. Situ. Baik. Sama ada taat zahir atau taat batin. Dan menjauh akan maksiat yang ditegah Allah Ta'ala. Menjauh, iaitulah menjauh ni tinggalkan. Apa larangan Allah? Ada 2 larangan Allah. Pertama, larangan yang muktamad. Mana? Haram. Ini memang kena tinggal. Langgar juga dosa. Larangan yang ada pilihan nak tinggal atau tidak, larangan makruh. Memanglah makruh ni tidak berdosa, tapi orang yang berhati-hati dia jauh daripada benda makruh. Sifat warak. Warak ni orang yang berhati-hati lah dalam perkara makruh, dalam perkara syubhat, dia jauh, dia jaga. Tu warak. Kalau warak dalam bahasa Arab, warak ni belakang. Nanti tuan-tuan pergi umrah nanti, kalau tak reti, kita semayang kat depan, security tu jalan, ya Allah, warak. Saya bukan orang warak. Sudah. Bukan warak tu belakang. Kita semayang depan, ni laluan orang, security tu suruh ke belakang. Ya Allah, warak. Lah, warak, benda warak, aku bukan orang warak, dia kata. Belakang. Dia guna bahasa mudah lah. Baik. Kemudian dah isyak 8:3 dah isyak. Jadi insya-Allah kita beri laluan azan isyak. Nanti kita sambung dalam 10 minit. Saya mohon keuzuran lepas habis kuliah nanti doa, saya ada handle majlis lagi satu lepas ni.
dan mereka menunggu untuk berjemaah bersama. Jadi saya tak dapat isyak sini. Nanti masa saya dah keluar nanti terus qomat. Insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan menjauh, qala mu'allifu rahimahullah, dan menjauh akan maksiat yang ditegah Allah Ta'ala. Jadi menjauhi segala maksiat. Bila kata maksiat ni yang haram lah, bila maksiat ni yang haram, makruh bukan perkara haram, tapi dilarang Allah secara tidak putus, boleh pilih lagi. Sama ada maksiat yang kata maksiat ini yang ditegah Allah ni sama ada maksiat zahir atau maksiat batin. Maka 7 anggota kita sebut tadi, mata, telinga, lidah, perut, kaki, perut, kemaluan, tangan dan kaki, 7 ni boleh buat ibadat, 7 ni boleh buat maksiat. Dan hati kita, dia kata maksiat batin, maka batin hati kita boleh melakukan ibadat, boleh melakukan maksiat. Seperti lagi akan hamba sebutkan di dalam kitab ini insya-Allah taala. Dan ketahui olehmu wahai talib, wahai penuntut ilmu, bahawasanya murad yakni yang dikehendaki dengan taat yang zahir itu iaitu seperti apa? Apakah taat zahir yang Allah kehendaki? Sembahyang yang fardu, puasa yang fardu, naik haji. Haji termasuk umrah. Jangan silap faham, ada orang kata umrah sunat. Cukup syarat mampu, maka wajib mengerjakan umrah walaupun belum mampu menunaikan haji. Dalam satu riwayat, barang siapa yang telah mampu melakukan haji dan umrah tetapi tidak menunaikan haji dan umrah dalam jangka masa 5 tahun, maksud kata apa? Dalam masa 5 tahun dia mampu, kelima-5 tahun ni dia mampu buat haji umrah, tapi dia tak pergi pun dalam masa 5 tahun yang dia mampu ni, maka di hujung riwayat tersebut mengatakan, pilihlah nak mati Yahudi atau mati Nasrani. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu kadang-kadang orang kata tak pergi umrah, dia New Zealand dia pergi, Scotland dia pergi, Vladivostok dia pergi, Wales dia pergi. Allahu Rabbi, umrah tak pergi. Kan lagi mahal melancong tu. Belum sampai seru la ilaha illallah. Allah kata dah yang Nabi Ibrahim seru tu apa benda? Tak sampai kat dia. Dia ingat belum sampai seru, walhal dah sampai. Doakan dia lah, moga-moga dia balik daripada melancong, Allah rezekikan dia pergi umrah. Jangan lekeh dia. Balik pada tadi, kita dapat pergi umrah pun dengan taufik Allah. Baik. Jadi naik haji dan memberi zakat, dan seperti yang seumpama itu, yang sebagainya seumpama tu adalah syariat-syariat yang difardukan. Kalau bicara tentang semayang, puasa, zakat, haji dan bersuci, ini fiqh ibadah. Ada 2 lagi fiqh wajib atas kita. Yang keduanya muamalat, jual beli kita, sewa hutang kita, dan seumpama. Itu yang kedua, muamalat. Yang ketiga wajib atas kita bagi yang telah berpasangan hidup, suami isteri. Wajib apa? Pelajaran munakahat. Sama ada munakahat dengan bab talak, bab rujuk, bab nikah, bab fasah dan seumpamanya. Dan munakahat yang kedua iaitulah bab hak atau peranan suami isteri. Wajib atas kita. Bujang dia wajib 2 ialah fiqh ibadat dengan fiqh muamalat. Adapun sunat belajar munakahat. Tapi ada tak orang tak nak kahwin? Tak ada. Maka para ulama kata barang siapa yang berniat untuk bernikah dan hampir kepada gerbang pernikahan, wajib juga mempelajari munakahat. Itu pada taat zahir. Baik. Dan murad yang dikehendaki dengan taat yang batin itu apa dia? Taat yang batin itu iaitulah segala sifat-sifat yang terpuji, sifat kepujian, sifat mahmudah, seperti ikhlas dan merendahkan diri, yakni tawadhu, dan nasihat
Dan zuhud bahasa mudah, tak terkesan dengan dunia. Letak barang dunia kat tangan, letak akhirat di hati. Kalau letak dunia kat hati, payah nak keluar. Jadi zuhud mudah bicara, tidak terkesan dengan dunia. Dunia apa? Dunia ni Nabi kata bangkai. Apa maksud bangkai? Dunia tiada mendatangkan manfaat akhirat. Tak kisah rupa zahir dia dunia atau rupa zahir dia akhirat. Kalau rupa zahir dunia, duit, rumah, kereta dan seumpama. Oh, nampak barang dunia, guna untuk akhirat, dia jadi barang akhirat. Nah, kerana ada manfaat akhirat, dengan kereta buat apa amal jariah, dengan rumah sediakan untuk anak isteri sebagai nafkah, dapat buat amal jariah. Nah, dengan rumah tu juga dia buat majlis ilmu, dapat buat amal jariah. Tapi kalau barang dunia memang hanya untuk dunia, maka jadilah betul-betul dunia, iaitu apakah dunia tidak memberi manfaat pada akhirat. Barang akhirat jaga-jaga, nampak pakaian sunnah, nampak barang-barang untuk zikir, nampak seperti amal soleh, tapi rupanya niatnya salah, untuk orang tengok, untuk orang puji, untuk orang kata dia alim dan seumpamanya, maka barang akhirat jadi barang dunia juga. Nah, Al-Quran nampak barang akhirat, baca untuk apa? Biar orang kata dia pandai mengaji, jadi barang dunia, tak ada manfaat akhirat. Nah, jadi benda tu dalam hati ya, niat kena jaga. Maka bila barang akhirat, jaga niat untuk kita dapatkan manfaat akhirat, maka jadilah akhirat. Maka zuhud ni tidak terkesan dengan dunia. Ini ibadat hati. Dan sabar dan hilim. Hilim ni Hilmi. Ada orang nama kawan kita Hilmi kan, asal daripada hilim. Ha lam mim. Hilim. Hilm ini satu makna dengan lemah lembut. Bukan lemah gemalai lemah gemalai itu sotong belakang lorong tu. Lemah gemalai, lemah lembut. Boleh juga nak terima lemah gemalai, lemah lembut lah, seperti sifat Nabi. Tafsiran yang kedua, hilim ini mampu menahan diri ketika marah. Tahan diri ketika marah berkait dengan Nabi kata la taghdab, jangan marah. Nah, apa yang jangan marah? Yang syarak tak tuntut untuk marah. Yang mana syarak tuntut untuk marah, kena marah. Nah, benda-benda yang syarak tak tuntut untuk marah, kita marah, situ kena tahan marah. Nah, tapi kalau syarak tuntut untuk marah, kita tahan marah, tak kena. Boleh jadi berdosa tak marah. Nah, contoh, isteri tak tutup aurat, tegur dah 5 kali, tegur dengan lembut. Tegur kali ke-6, tegas sikit. Tegur kali ke-10, syarak suruh marah, marah sabar, tak marah. Marah mesti pukul, tak. Marah suara keras, mesti tengking sampai jiran 10 buah rumah dengar, tak. Nampak tegas, marah. Nah, dah jadi wajib marah pula, tak boleh tahan situ. Nah, syarak suruh untuk marah kerana telah melalui fasa-fasa teguran yang lembut. Nah, baik. Kemudian dan tawakal. Tawakal ni juga ibadat hati. Dan barang yang sebagainya, iaitu sifat-sifat mahmudah yang lain. Dan murad dengan maksiat yang zahir itu, iaitu seperti, apakah contoh maksiat zahir? Zina, dan mencuri, dan minum arak, dan membunuh orang. Kalau tengok sini semua ada hudud dia. Zina ada hudud dia, curi ada hudud dia, minum arak ada hudud dia, membunuh orang dengan qisas, dia bukan hudud, membunuh orang ni dengan qisas, dan memalu orang. Nah, ni kalau baca kitab lama ni, memalu orang. Oh, memalukan orang. Bukan. Asal perkataan palu, pukul. Nah, pukul orang. Tak dituntut syarak, dia pergi pukul. Nah, dan memaki orang, dan mengumpat orang, dan barang sebagainya. Baik. Nanti tentang maksiat zahir ni sedikit sebanyak kita akan sentuh secara ringkas. Satu-satu maksiat itu cukup sekadar tu. Nah, nanti kita sambung. Dan murad dengan maksiat yang zahir, wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa, keterlanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon ampun, saya mohon maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur.
لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.